Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in, wa bil khusus Syekh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Lam yalid wa lam yulad, yang tiada beranak lagi tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Suratul Ikhlas, kemurniaan keesaan Allah. Surah yang ke-112, mengandungi 4 ayat pada juzuk yang ke-30. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Fiqh Al-Harakah yang dikarang oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, yang moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan perkenalan kita dengan kekasih kita, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengenali akan sirah baginda ini akan membawa kepada mahabbah, yakni kecintaan yang tinggi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang moga-moga dengan kecintaan itulah Allah mengizinkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada kita nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung pada muka surat 7 baris ke-10 daripada bawah, iaitu tajuk baru. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, antara penduduk-penduduk yang berada di dalam kesesatan jahiliah itu ialah, yang pertama, penduduk semenanjung tanah Arab,
dahulunya sebelum diutuskan Nabi Muhammad SAW, menganut agama Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Tetapi setelah berlalu masa yang lama, mereka menjadi sesat, lalu menyembah berhala yang dipahat dan diukir oleh tangan mereka sendiri. Meskipun tiap-tiap tahun mereka mengerjakan haji yang disunnahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi mereka melupai agama tauhid yang sebenarnya, menyebabkan mereka mengadakan berhala-berhala yang banyak di tanah Arab, tidak sekadar di rumah-rumah ibadat dan tempat-tempat yang tertentu, tetapi juga di rumah-rumah kediaman. Di sana terdapat banyak berhala-berhala yang terkenal di kalangan mereka. Baik, ini cerita tentang sebelum lahirnya baginda Nabi SAW. Kenapa Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, dia memulakan sirah baginda Nabi ni dalam kitab beliau ni. Beliau memulakan dengan menceritakan tentang perkara yang berlaku sebelum lahirnya baginda Nabi SAW, supaya kita memahami antara kenapa Allah mengutuskan baginda Nabi SAW. Yang pertama sekali, perbuatan Allah itu memang tidak bersebab, tetapi ia penuh dengan hikmah. Dia apakah hikmah Allah mengutuskan baginda Nabi SAW pada waktu itu? Ini kerana pada waktu itu, waktu yang paling tepat, waktu yang paling sesuai dibangkitkan Nabi, di mana pada ketika itu dunia tersangat-sangat sesat. Jadi menurut kajian sejarah para alim ulama kita, begitu juga perkara ini akan berulang di zaman kita. Maknanya pertolongan Allah akan tiba di saat waktu tu dunia ni sangat-sangat berhajat kepada pertolongan Allah. Maknanya kedatangan Al-Imamul Mahdi dan juga turunnya Nabi Isa alaihissalam, tapi Imam Mahdi dululah, akan tiba di saat waktu tu dunia ni sangat-sangat memerlukan pertolongan, memerlukan Imam Mahdi. Waktu mana? Macam ni. Waktu Allah mengutuskan baginda Nabi, waktu tu tersangat teruk. Dia punya kejahilan dia tu, dia punya kesesatan tu tersangat teruk, terumbang-ambing orang yang hatinya, tetapi dalam ramai-ramai itu ada juga hati yang baik, yang tetap istiqamah taat perintah Allah. Cumanya nak melaluinya susah. Macam mana kita nak hidup dalam keadaan kita nak buat kebaikan, sedangkan keliling kita penuh dengan maksiat dan jahiliah. Jadi waktu kita ni macam tu juga. Di saat dunia nanti penuh dengan kejahilan, bukan nanti dah, kita sekarang ni memang penuh kejahilan dah. Zaman kita ni zaman jahiliah dah kita ni, balik-balik macam zaman dulu balik. Penuh dengan jahiliah, penuh dengan maksiat. Waktu tu kita yang nak kepada agama ni sukar dan susah nak hidup. Nak bertahan tu susah. Kata Nabi, seperti memegang Islam di akhir zaman ni seperti menggenggam bara api. Nak genggam bara api, ingat senang. Bara tu panas, kita nak genggam pula. Letak saja pun tak larat dah, ni nak genggam. Makna kata susah ni. Jadi waktu tu kita lihat para alim ulama pun memerhatikan, waktunya dah sangat dekat. Waktu nak muncul Imam Mahdi ni sangat dekat dah, kalau dibaca dari sudut sirah-sirah sebelum-sebelum. Maknanya waktu sekarang ni terlampau teruk masyarakat, terlampau jahiliah, maka akan tibalah pertolongan Allah. Memang teruk dah zaman sekarang ni, jahil. Nak jahil, tak payah kata ahli maksiat, kadang-kadang ahli taat, ahli ibadah pun jahil terhadap ibadahnya sendiri. Nak menunjukkan betapa jahiliahnya. Orang semayang, tapi dia tak tahu rukun semayang tu apa dia. Semayang dia semayang, tapi dia tak erti.
Syarat sah sembahyang dia tak tahu. Minta maaf cakap, kadang-kadang kita berjalan banyak tempat, surau masjid, kita kuliah rata, macam-macam tempat kita pergi. Jadi kadang-kadang kita perhati, ada kadang-kadang ambil uduk tak kena, kan? Nak bahagian basuh kaki, selak kain pelikat sampai peha. Nah, bila selak sampai peha, dia telah mendedahkan aurat. Mendedah aurat ni hukum dia apa? Dia nak ambil uduk, nak buat benda yang baik, dalam masa yang sama buat benda yang haram, yang tak boleh, yang dosa. Tapi dia tak tahu, dia main buat kot dah. Tu tak pergi ambil uduk, ni naik balik tu nak naik motor, dia selak kain pelikat, elok-elok buh atas raga tu. Kita tanya, Ji tinggi angkat, aircon ustaz, dia kata. Dia kata aircon. Bagi sejuk. Nah, ada kata, kadang kita kesian. Nah, itu ahli masjid dah tu, ahli surau dah tu. Bayangkan yang bukan ahli masjid. Itu yang sedikit sebanyak kita nak gambarkan keadaan masyarakat yang jauh dengan ilmu. Yang jauh dengan ilmu. Orang dulu-dulu rajin dengan ilmu ni, ada ilmu orang dulu-dulu. Saya tak sempat jumpa tok saya, atuk belah mak saya. Dia bukan tok guru, dia bukan ustaz, bukan ulama, dia orang biasa je. Tapi lepas dia tak ada tu, apa yang dia tinggalkan, yang mak lang saya tunjuk pada saya, apa yang ditinggalkan ialah kitab-kitab lama, kitab-kitab turas, kitab-kitab pondok. Dia mengaji. Malah ada satu kitab tu saya tengok tulisan tangan dia sendiri, lawak, dia tulis tangan. Mana nak ceritanya orang zaman dulu tu dia mengaji, walaupun tak sampai jadi ustaz, tapi dia mengaji, ilmu ada. Zaman lah jauh, minta maaf cakap. Kadang-kadang tok imam sendiri pun tak berapa reti tentang hukum hakam dalam solat. Ada. Kadang-kadang sampai itu. Tok Bilal pun kadang-kadang kita dengar azan tak kena, makrah tak betul. Tu nak kata tu orang yang duduk dalam masjid dah tu, yang mengambil bahagian dalam masjid, yang tak ambil bahagian tak tahu cerita dah. Nak ceritanya keadaan masyarakat yang jauh dengan ilmu. Dia nak buat tu bagus dah, tapi mengaji tak mau. Tu masalah. Sebab tu inilah zaman dia. Zaman orang tak gerti dah. Kadang-kadang tak gerti tak apa, kalau kita tegur dia boleh terima. Ni dah lah tak gerti, kita tegur dia marah kita balik. Dia kata saya tua ni. Dia kata dia main tua dia. Kata saya makan garam dulu. Makan garam dulu. Dia nak main buah garam ni. Beli garam sekilo, tepek atas muka. Nak garam sangat. Ni bukan cerita garam tak garam. Ni cerita apa yang betul dan apa yang salah. Ada. Habis nak ceritanya begitulah keadaan zaman di mana dah sangat dekat. Tuan-tuan tengoklah, kata tok guru kami, sebelum Allah terbalikkan bumi ni, Allah akan terbalikkan segala isi dalamnya dulu. Isi bumi ni akan terbalik. Isi bumi terbalik macam mana? Boleh nampak. Lelaki nak jadi perempuan, terbalik lah. Yang perempuan nak jadi lelaki, balik. Ustaz nak jadi artis. Artis nak jadi ustaz. Betul tak? Ustaz pula kalut sibuk nak berlakon, nak menyanyi. Yang bahagian artis pula bagus dah, berubah ikut tabligh, siap nak ceramah lagi. Tu dia jadi terbalik. Kan? Jadi terbalik. Bila terbalik habis dah semua. Kita tengok negara kafir mula nak jadi ikut cara Islam. Ya, tengok di UK hari tu takbir raya. Di pekan UK kat London takbir raya. Kan? Negara Islam pula nak jadi kafir. Tengok UAE dengan konsert Arab Saudi pun behuang lah. Macam-macam. Jadi habis tak tentu hala dah. Jadi kita jaga-jaga. Jangan ikut trend, jangan ikut zaman, tapi ikutlah Allah dan Rasul. Ikut Islam. Biar sekalipun orang kata kita kolot sekalipun, orang kata tinggalan zamanmu ni. Biar tinggalan zaman.
Yang penting aku selamat dunia dan akhirat. Jaga agama. Ni sebab nak ikut trend. Hari ni trending. Nak ikut trending konon-konon, habis dia tak kira dah halal dan haram, tak kira dah mana betul mana salah, asalkan supaya hidup dia nampak ikut zaman. Aduh, jaga. Tak kena dah. Jadi ini antaranya yang diceritakan dalam kitab Tuan Guru ni, macam mana keadaan masyarakat di saat sebelum datangnya Nabi, supaya nak menampakkan betapa dahsyatnya waktu tu, yang sangat-sangat diharapkan pertolongan daripada Allah untuk mengutus seorang Nabi akhir zaman. Jadi kata, antara penduduk-penduduk yang berada di dalam kesesatan jahiliah, ini nak cerita tentang jahiliah, itu ialah, ini ada banyak dia cerita ni, panjang. Dia sampai 7 kalau tak silap. Ini yang pertama. Pertama, diceritakan bahawa penduduk semenanjung tanah Arab. Ini yang pertama. Dahulunya, sebelum diutuskan Nabi Muhammad SAW, menganut agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya daripada dulu lagi, sebelum diutus Nabi lagi, memang sudah mengikut agama Tauhid, agama Allah. Islam jugalah, kan? Agama Allah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Memanglah ada dah. Tetapi setelah berlalu masa yang lama, lepas dah wafat Nabi Ismail, tak ada Nabi lama. Nabi-Nabi yang lain banyaknya di bahagian Bani Israel di sebelah sana. Tapi ni di semenanjung tanah Arab tak ada Nabi. Setelah berlalu masa yang lama, akhirnya mereka menjadi sesat. Lalu menyembah berhala yang dipahat dan diukir oleh tangan mereka sendiri. Memang begitu. Ghalibnya jadi begitulah masyarakat. Bila jauh daripada pembimbing, jauh daripada Nabi, makin lama kesesatan makin menjadi-jadi. Sama gak kita ni. Masa zaman Nabi terbaiklah. Itu Nabi kata zaman terbaik. Zaman selepasku terbaik, selepasku terbaik. Zaman Nabi terbaik, zaman sahabat terbaik, zaman tabi'in terbaik, zaman tabi'in terbaik lagi. Tu di kurun, 3 kurun pertama tu, kurun 1, kurun 2, kurun 3, disebut zaman tu zaman salafus soleh. Itu panggil salaf tu. Sekarang ni mana ada salaf dah, sekarang ni khalaf. Zaman salaf 3 kurun tu je, kurun 1, kurun 2, kurun 3. Dia panggil zaman salafus soleh. Kenapa disebut zaman salafus soleh? Memang terbaik sungguh zaman tu, disebut dalam kitab-kitab tasawuf. Antaranya kitab Qatrul Ghaisiyah, Bidayatul Talibin, menceritakan perangai mereka waktu tu. Kalau semayang sunat, rata-rata mereka semayang sunat 1000 rakaat. Kita dengar pelik, tak payah pelik kalau orang jenis memang kuat ibadat, tak pelik. Khatam Quran sehari semalam, 1 hari khatam Quran. Kita nak khatam Quran jenuh kat setahun kadang. Dia sehari khatam. Kalau yang power sikit, ulama-ulama sikit, orang hebat sikit, 3 kali khatam dalam sehari. Ada seorang syekh, dia tawaf Kaabah 7 pusingan tu, khatam Quran 7 pusingan. Macam mana tak tahu. Tapi nak kata inilah zaman terbaik, zaman salafus soleh. Hebat, kan? Alim-alim, warak, kuat ibadat. Syekh Junaid Al-Baghdadi, antara tokoh ulama yang tersohor. Nak kata mereka ni kuat ibadat sampai tak kerja, tak juga. Dicerita dalam kitab, Syekh Junaid Al-Baghdadi ni dia ada kedai. Dia berniaga. Dia maknanya usahawan juga. Dia ada kedai dia jual barang kaca. Cawan-cawan kaca, zaman tu ada dah. Dia jual barang kaca. Diceritakan dalam kitab, sebelum dia buka kedai, dia akan semayang sunat 400 rakaat baru buka kedai. Tu dia. Kalau kita kat semayang 400 rakaat, ku apa buka tu? Ku 12 baru nak buka. Nak cerita. Orang kata dah, masa dia cukup. Jaga. Ni kuasa Allah, jaga. Allah kata wal asri innal insana lafi khusr. Wal asri itu Allah bersumpah, waw tu waw qasam, demi masa. Menunjukkan bila Allah bersumpah dengan nama makhluk.
Maknanya demi masa, itu makna Allah pemilik kepada masa. Maksud Allah yang jaga masa. Jadi Allah boleh buat masa tu masa sama gak 24 jam tu juga. Dia tak pergi mana 24 jam tu juga. Tapi Allah bagi nikmat masa tu jadi cukup. Walaupun boleh buat ibadat dalam masa yang sama, boleh mengerjakan urusan-urusan kerja duniawi macam biasa. Cukup masa. Hari ini Allah telah mengambil nikmat masa kita, menjadikan masa kita semakin sempit. Betul tak? Kita rasa terlampau cepat masa. Sampai kita bagi alasan tak dan sana, tak dan itu, semua tak dan. Tak dan nak ibadat, tak dan nak mengaji, tak dan nak, semua tak dan. Sebab apa? Sebab masa telah disempitkan oleh Allah. Allah tarik nikmat masa. Sebab apa Allah tarik nikmat masa? Sebab umat pada hari ini tidak menghargai masa. Masa yang ada buat apa? Duk lepak, sembang kosong apa semua. Habis macam tu lah masa. Tuan-tuan, kalau betul kita faham diri kita sebagai hamba Allah, sebenarnya 24 jam tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Sebab banyak benda kita nak kena buat. Nak mengaji lagi, nak beramal lagi, Quran nak baca lagi. Baca saja tak jadi, dia tak masuk dalam hati. Kena belajar tafsirnya pula. Belajar pula faham apa makna ayat, baru memberi kesan dalam hati. Situ saja dah ambil masa banyak mana. Kan? Lepas tu nak beramal lagi, nak buat ibadat lagi, nak semayang sunat lagi, nak taubat lagi. Allah, kalau ikutkan 24 jam tak pernah cukup. Tapi tiba-tiba kita menonduk saja. Boring lah, tak tahu nak buat apa. Kenapa jadi begitu? Apalah tak tahu nak buat apa, sedangkan masa tu banyak untuk kita betulkan apa yang tidak betul. Sebelum masa sudah tidak ada lagi bagi kita. Apa masa yang dah tak ada lagi bagi kita? Mati. Tak ada dah masa. Game over. Habis? Waktu tu barulah nak menyesal, nak baca Quran. Tak boleh dah. Mana baca Quran apa dalam kubur? Kan? Nak semayang sunat apa? Tengah baring dalam tanah tu. Habis dah. Kan? Ni masa yang ada ni, kita kena peruntukkan betul-betul. Makin lama makin cepat, makin lama makin cepat, sampai satu masa nanti kita akan rasa setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti 1 jam, 1 jam seperti sesaat sahaja. Memang sekarang ni dah makin kita rasai. Pejam celik bulan 5 dah habis. Sekarang dah masuk bulan 6. Baru je rasa kita duduk jamuan raya apa semua. Ni nak pergi dah ni, raya haji pula. Kejap ke? Cap. Dah bulan 12. Habis dah setahun, 2022 habis dah. Nak masuk 2023. Bertambah 1 angka pada umur kita. Tambah 1 angka umur kita, berarti turun 1 bar oksigen kita. Kan? Kalau telefon bateri nak habis, dia bunyi tak? Nak habis dah. Dia tu warna merah dia tulis. Bateri low dia kata. Dia tahan kira, ada tak bunyi? Kita ada bunyi. Ada tak bunyi? Bunyi tulang. Tu tanda tu. Dah. Tanda tak boleh pergi lama dah. Sungguh Allah bagi tanda yang rambut hitam sudah menjadi putih. Jaga. Kulit yang dulu licin sudah menjadi berkedut. Badan yang tegak sudah mula membongkok. Kata guru kami, kaki kita waktu tidur, biasa kalau orang muda-muda kaki dia tegak kan, tidur melentang gini ya. Tapi kalau kaki mula jatuh, itu tanda dah dekat. Lagi jatuh, lagi dekat. Malam ni tidur tegak. Bini tanya, awak bang? Weh, aku takut mati. Kan? Nak cerita ni. Tapi tak apalah, kita nak ngelak pun tak boleh ngelak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Kita nak buat macam mana? Nak kona kat mana tak boleh dah. Jalan dia boleh U-turn. Hidup mana boleh U-turn? Nak tak nak kena hadap.
Bila tahu dah tak boleh U-turn, maka nak tak nak, setuju tak setuju, suka tak suka, kena bersedia. Macam nak sedia? Buatlah apa yang boleh. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam kebaikan. Buatlah apa saja kebaikan yang kita mampu, sekalipun kebaikan itu kecil pada pandangan manusia, tapi besar pada pandangan Allah. Buatlah apa pun yang kita boleh buat, nak tolong orang ke apa ke, buat saja apa saja kebaikan yang boleh mendatangkan pahala. Sebab tu jangan memperlekehkan sebarang kebaikan. Sebab itulah yang kita mampu boleh nak buat. Nak buat benda lain kadang-kadang kita tak mampu. Nak buat macam geng salafus soleh, sunat 1000 rakaat payah, kan? Suruh buat tarawih 20 rakaat pun jenuh, dia cari surau buat 8 kan? Nak lawan geng salafus soleh tak boleh kita. Tu. Tapi tak apalah. Sebab itu di akhir zaman Nabi bagi tahu, Allah memberikan jaminan siapa yang mempertahankan sunnah Nabi di akhir zaman, pahalanya seperti 100 pahala syahid. Sebab apa? Sebab nak maksudkan waktu tu sangat susah nak mengamalkan sunnah. Tapi siapa yang boleh amal, kira dia boleh bertahan. Sebab tu ganjaran dia besar. Nak buat benda lain tak mampu dah, bertahan yang ni lah, boleh-boleh jadi. Nak orang lain bergaya bagai dengan kotnya, dengan apa, kita nak gaya jubah juga kita nak pakai. Orang kata apa zaman pakai jubah, kan? Orang lain duk pakai kep topi, kita duduk kain juga lilit atas kepala serban. Orang duk pelekeh ni apa benda ni? Ekor kuda ke benda ni? Orang duk pelekeh. Nah, kenapa biar orang nak pelekeh? Kita tetap istiqamah dengan sunnah Rasulullah SAW. Kan senang. Nah, bawa kayu sugi orang kata dah, beruh apa? Nak kayu sugi, nak pegang tasbih, bukan senang, kan? Pertahanlah. Nak jalan. Lepas tu saya pesan ginilah, kalau tak boleh sampai kita nak istiqamah jubah, serban dan sebagainya, tapi kita yang dah 40 ke atas, kalau duduk kat luar tu, jalan mana-mana kat luar, kalau boleh jangan tinggallah kopiah atas kepala. Janganlah tinggal kopiah atas kepala. Ini bagus dah, surau masjid dia pakai kopiah. Pergi kenduri tu, jambul, sikat rambut, pancemen. Ada, tak usah lah, kan? Nak makin hujung dah tu, tak usah lah, biar ada kopiah. Walaupun kopiah bukanlah makna kata wajib, tak wajib, tapi sekurang-kurangnya, nah, dengan berkopiah tadi akhlak kita sedikit terjaga. Takkan pakai kopiah nak buat perangai tak elok, tak? Takkan nak mengelinjang, takkan nak buat benda tak senonoh. Kurang-kurang dengan pakaian tadi, ingat aku pakai kopiah. Takkan nak cakap kasar-kasar, takkan nak cakap kataan pelik-pelik, mencarut-carut ke apa sebagainya, kan? Itu nak didik kita lah. Gitu. Baik. Jadi ini dia. Zaman tu sebenarnya ada dah panduan, yakni ikut zaman Nabi Ibrahim, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi biasalah, berlalu masa yang lama, Nabi tak ada, menjadi sesat mereka itu. Macam zaman kita, Nabi lama tinggalkan kita, masyarakat umat menjadi sesat. Berapa ramai jadi sesat. Lalu menyembah berhala yang dipahat dan diukir oleh tangan mereka sendiri. Zamanlah berhala bukan patung, ada gak berhala yang patung, kan? Tapi salah satu lagi berhala di zaman kita ialah ringgit Malaysia. Kita gak yang lukis gambar di atas kertas tu, kita juga yang memuja dia. Tu ni kata puja duit. Hari ni, zaman hari ni orang tak kira dah halal ke haram, yang penting duit aku dapat. Lah ni jadi trend tau. Buat konten di YouTube ke ataupun di Instagram ke TikTok ke apa, tak kira boh lah nama apa pun, dekat media dia buat konten. Tak kisahlah konten tu apa ke, janji orang duk pakat tengok, walaupun orang maki ke caci ke, janji like dia tinggi, rating dia tinggi. Sampai sanggup buat benda yang konon-konon bergaduh lah, marah-marah. Orang pun kata apa benda marah-marah gini-gini. Dia tak kisah, sebab benda tu sebenarnya dia berlakonnya. Yang penting orang duk tengok, yang penting ratingnya tinggi. Sagi bila rating tinggi, syarikat tu bayar duit kat dia. Nah, yang penting dia masuk. Hari ni mana ada orang
Mana ada dah orang nak niaga ke apa, duk buat ni, buat video jadi kaya raya sampai jadi jutawan pun ada. Semata-mata buat video je. Kadang buat video tentang hidup dia, jalan mana semua nak rakam. Sampai nak berak pun nak rakam. Ada kata. Nah, orang netizen pun komen, oh cantiknya rumah, oh macam-macam. Benda ngarut-ngarut. Patut rahsia keluarga kita, biar keluarga kita je tahu, ni habis tunjuk kat orang semua. Sebab tu adab bila kita mendatangi rumah orang, kita tak boleh diri depan pintu rumah. Tak boleh. Adab dia. Kita kena diri di tepi pintu. Ketuk pintu, bagi salam. Assalamualaikum. Sebab apa? Kalau kita diri depan pintu, kadang-kadang ada aurat dalam rumah. Isteri dia ke ataupun anak-anak dia sebagainya. Bila dia buka pintu, automatik mata kita ternampak dalam. Kita tak nak tengok, tapi tertengok. Oh, astagfirullahaladzim. Gini pula buka. Dia kata, oh Allah, dia kata berkemban. Memanglah rumah dia, sekati dia ni. Tak? Tapi yang hampir tengok tu apa? Lepas tu kena duduk tepi. Ini tak payah kata orang tamu pergi duduk depan pintu, tuan rumah sendiri tunjuk habis barang dalam rumah. Dah. Mana adabnya dah? Tak ada adab dah. Inilah sebab apa? Jahiliah. Tak tahu apa, janji dia buat, janji aku kaya raya, tak kira dah. Sekarang mana ada orang berlumba-lumba nak masuk universiti, nak belajar, tak ada dah. Sebab apa? Pergi belajar tinggi-tinggi universiti pun kerja bawah orang tak. Gaji paling tinggi boleh pergi sampai 4-5 je. Tapi kalau buat video 10k boleh dapat. Nyanyi sikit, joget sikit, 20k boleh dapat. Nah, jadi orang tak heran lah. Ini zaman nak mula hancur. Jaga. Nah, ilmu sudah menjadi rendah. Orang tak pandang dah ilmu. Janji kita pandai buat, benda pelik-pelik orang suka, jadi. Tu je. Boleh buat duit dah. Ni zaman dia. Jaga. Tetapi setelah berlalu masa yang lama, mereka menjadi sesat lalu menyembah berhala yang dipahat dan diukir oleh tangan mereka sendiri. Tu. Meskipun tiap-tiap tahun mereka mengerjakan haji yang disunahkan oleh Nabi Ibrahim AS, tetapi mereka melupai agama tauhid yang sebenarnya. Sama dah juga zaman hari ni, pergi haji, pergi umrah, tapi tak ada apa, kan? Tak memberi kesan apa, kan? Tak ada tauhidnya juga. Sebab sekarang ni semua nak senang, semua nak mudah. Padahal asas maqasid ataupun tujuan pelaksanaan haji dan umrah tu nak bagi kita rasa susah. Macam mana susahnya sa'i tu lari 7 tu. Dulu Siti Hajar lari dalam keadaan panas terik, berlari-lari mencari air. Lah ni dalam aircon, kan? Siap dia buat style lagi pusing-pusing lari. Tak ada rasa, kan? Sebab tu dia tak ada ruh dia. Dia tak ada perasaan macam mana tujuan dibuat tu nak bagi kita rasa macam mana pengorbanannya nak Nabi dan mereka-mereka yang di zaman dahulu berjuang dan sebagainya. Itu tujuan. Ini mudah-mudah. Semayang kat hotel ada, malah nak turun bawah kat Mekah, dekat Kaabah tu, kan, kat Masjid Haram, dia semayang dalam hotel ada. Dah macam mana? Nak tak ada dah. Akhirnya balik macam tu dah. Habis duit itulah, 5,000, 6,000, 7,000, tapi tak memberi apa-apa kesan. Macam tu juga balik sama je. Tak ada. Dan menyebabkan mereka mengadakan berhala-berhala yang banyak di tanah Arab. Waktu tu zaman jahiliah penuh berhala tanah Arab. Tidak sekadar di rumah-rumah ibadat. Banyak. Orang dulu-dulu, tok-tok guru zaman dulu, dan kita duk baca kitab-kitab lama, dia larang buat rumah lebih tinggi daripada menara masjid. Buat bangunan rumah lebih tinggi pada menara masjid. Sebab takut jadi tenggelam rumah Allah. Rumah Allah orang tak nampak, rumah dia orang nampak. Lah ni pergi tengok menara jam. Kalau tinggi sikit boleh tahan kira. Tinggi setinggi-tingginya tenggelam terus Kaabah. Hari ni orang ambil gambar Kaabah ke ambil gambar jam tu? Ambil gambar jam nak buat apa? Tapi
berjayanya barat kapil laknatullah, nampak? Dia ubah. Sikit-sikit dia ubah. Tu yang Nabi kata tu, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Jaga. Tu. Kan? Kita tak perasan lah tu. Mainan dia halus sangat. Keliling tu hotel-hotel tu semua hotel-hotel orang kafir punya hotel. Syarikat dia tu. Memanglah sampai ke Arab Saudi orang Arab lah jaga. Tapi tokai besar siapa punya? Hotel-hotel. Kan? Ada. Jaga. Kan? Habis dah. Tak boleh dah, susah dah Arab Saudi ni pun. Menyebabkan mereka mengadakan berhala yang banyak di tanah Arab. Dalam Babari Daudin kata, banyaknya berhala waktu tu di sekeliling Kaabah di Mekah. Hampir 300 lebih berhala keliling tu. Kat dalam pun dalam Kaabah pun ada berhala. Keliling tu pun banyak berhala. Dahsyat. Nak ceritanya betapa teruknya zaman tu sampai tak sembah Allah, duk sembah berhala tu. Tidak sekadar di rumah-rumah ibadat dan tempat-tempat yang tertentu, tetapi juga di rumah-rumah kediaman. Tak cukup dekat Masjidil Haram, dekat rumah-rumah masing-masing pun ada berhala. Nak cerita terlampau jahilnya zaman tu, jahiliah. Bahaya. Di sana terdapat banyak berhala-berhala yang terkenal di kalangan mereka, iaitu antara berhala yang paling besar lah, yang terkenal ada 3. Ni dia punya bos dia lah, 3. Sebab tu mereka ni dalam bab ketuhanan, tengok mereka bawa konsep Trinity. Trinity ni maksudnya 3. Macam ni lah, Al-Lata, Al-Uzza, Manat. Kristian pun gitu tak? Jesus, Maryam, Allah. Dia kaitkan 3, Trinity. Nah, sekarang ni UAE, untuk makluman kita semua, Abu Dhabi, dia tengah buat satu kawasan di sana, naik 3 bangunan tempat ibadat campur Islam dengan orang kafir. Masjid pun ada, tempat ibadat Yahudi pun ada, tempat ibadat gereja Kristian pun ada. Dia buat dalam satu kawasan yang sama. Konon-konon nak menggabungkan agama Nabi Ibrahim. Sedangkan Allah sebut dah, mereka Yahudi dan Nasara ni takkan reda kepada kita sehingga kita ikut telunjuk mereka. Lepas tu Syekh Abu Zaki pesan, zaman kita ni zaman fitnah, maka kita kena ada rasa berhati-hati, kena ada rasa ragu-ragu tu, kena ada. Jangan terima bulat-bulat terus daripada mereka. Apa mereka bawa, hatta sekalipun dengan lambang kebaikan, lambang peace, harmoni, jaga. Sebab mereka licik dalam tipu muslihat. Tak ingat daripada dulu mereka duk tipu orang Islam berapa banyak. Tu sejarah April Fool. Tahu tak sejarah April Fool? Kita budak-budak kita buat main April Fool. Pada April Fool tu sejarah pembunuhan umat Islam beramai-ramai. Sebab dia bohongnya umat Islam, tipu. Dia kata ada kapal, tanah kawasan tu dijajah oleh tentera salib. Lepas tu kalau kamu nak selamat, kamu keluar tengah malam, ada kapal kat tepi laut, pergi sana. Orang Islam pun ramai-ramai keluar nak pergi kat kapal tu. Sampai dah kat tepi laut, mereka bakar kapal, tentera tembak, bunuh ni dengan pedang apa semua daripada belakang. Mati bergelimpangan umat Islam. Lepas tu mereka meraihkan hari tu April Fool. Fool maknanya bodoh. Dibodoh-bodohkan umat Islam. Jaga. Daripada dulu tak pernah reda kita, tiba-tiba nak buat baik-baik dengan kita, boleh terima? Tak rasa pelik? Hati-hati. Musuh tiba-tiba buat baik, jaga-jaga. Kita kena tengok, perhati tengok. Ni zaman dia. Jaga. Tu dia. Jadi memang dia bawa konsep 3 ni. Kawan-kawan nak buat berbaik-baik, padahal mereka pertama sekali mereka nak menyamaratakan semua agama. Itu dia punya ni, dia pun nak buat ni reset 2030. NWO, New World Order. Ada satu bekas pemimpin negara kita, ada video dia jelas. Dia sendiri sebut NWO ini sudah dirancang 100 tahun dahulu lagi dia. Di mana NWO ni nak menghasilkan satu kerajaan dalam dunia.
Satu kerajaan yang takbir seluruh dunia. Dan tak ada mana-mana negara boleh pertikai kerajaan. Kerajaan siapa lagi kalau bukan kerajaan Dajjal. Ini dia. Mereka ke arah situ ni. Kita dah nampak macam relax aja. Jaga. Zaman kita ni zaman yang sangat dahsyat. Mainan dia sangat halus. Tu zaman anak-anak kita tu. Kita mungkin lah tak apalah. Kita mungkin tak lama dah tak. Jam celik, pejam tak celik-celik. Habis dah kita. Bahagian kita buat ibadat tengah malam dah, insya-Allah lah Allah terima apa semua, masuk dalam tu selesai dah bahagian kita. Tak apa bahagian kita selesai dah, bahagian anak kita, bahagian cucu kita, cicit kita, kalau daripada sekarang kita tak ajar dia tentang agama Islam. Tak orang cakap tekan betul-betul agama tu apa dia. Belajar, tak? Kita duk kalut orang kafir ni, dia kaji lama dah. Dia kalutkan kita dengan belajar ilmu duniawi tak habis-habis. Bukan salah belajar ilmu duniawi, tapi dunia ni kita bukan nak hidup lama mana. Kita nak buat pun bukan buat semua benda. Kenapa yang nak kena belajar sampai bertahun-tahun semua benda? Lah kali kerja satu bahagian je, bukan buat semua benda tak? Saya pun mula terfikir, dan saya belajar 3 tahun diploma, 3 tahun degree. Habis ke benda semua belajar. Elektrik belajar, bab paip air belajar, bab itu, bab ini, semua benda belajar. Matematik saja 3 kali, 3 tahun. Tiga semester. Matematik 1, 2, 3. Punya belajar formula ni. Ya. Dia tulis Y sama dengan MX tambah C. Mana Z? Tiba Z dia tanya. No, punya jenuh berempah pula fikir apa semua. Lah kali pergi kerja tak ada apa-apa tu. Sikit je pakai ya. Nak fokus satu benda je. Apa jadi? Ni dia saja dia nak sibukkan kita, akhirnya masa kita habis. Habis dengan apa? Dengan benda ni yang akhirnya jadi sia-sia. Rugi. Bila dah sibuk dengan dunia ni, bila nak masuk akhirat? Tak ada. Itu yang minta maaf cakap, dah sampai umur tua pun baca Quran tak erti lagi. Bukan kita kritik ni, tapi inilah akibat dia. Jadi macam tu. Dan meningkat usia pun, semayang pun tak betul lagi. Ada. Sebab apa? Sebab usia muda diabaikan pengajian akhirat. Tak ada. Sibuk kalut dengan dunia. Ni kita ditipu mentah-mentah bulat-bulat dengan puak-puak kafir laknatullah. Ada cakap apa tak ada masalah tuan-tuan. Mudah je. Dunia ni bukan susah mana. Tuan-tuan hantar anak tuan-tuan ngaji tahfiz peringkat muda lagi, ingatan dia kuat. Lepas tu bagi dia belajar fardu ain yang asas tauhid bagi kemah, fiqh bagi kemah, tasawuf bagi kemah. Lepas tu tanya, besar nak jadi apa? Dia kata nak jadi tukang paip. Pergi masuk kursus dia. Tak payah belajar tinggi-tinggi. Buat apa nak ambazir masa. Ambil bahagian kemahiran, 2 tahun siap dah. Belajar tentang paip macam mana. Lepas tu bagi modal sikit, buat satu syarikat. Pergi buat paip rumah orang. Dapat kembangkan perniagaan. Kembangkan. Jadi tokek. Nah, apa masalah? Masa pun ada akhirat. Dia ada dunia pun elok. Okey. Jadi tokek gaji lagi banyak. Dia lagi banyak projek dia buat, lagi dia rajin, lagi banyak income dia dapat. Hari ni kita diajar jadi macam robot, ikut orang, belajar tinggi-tinggi sampai degree sekalipun, bila kerja bukan jadi bos pun, jadi kuli orang enggak. Betul tak? Kena ikut. Nampak mainan dia. Keruk je tuan-tuan ni, seria je. Jangan ambil seria sangat. Kan? Tapi bila nak bagi faham, nak bagi kita sedar keadaan zaman kita ni macam mana. Allahu Akbar. Kalau saya pun fikir, saya umur macam ni pun saya termenung. Kalau aku tahulah. Dari sekolah rendah lagi aku nak baca Quran, nak ngaji fardu ain, nak ngaji kitab. Tapi yelah dakwah takdir gini. Nak macam ni? Kurang-kurang ada kat kesedaran tu. Ada. Inilah habis dah masa kita habis dengan benda apa kita tak tahu. Manat. Ni nama berhala. Salah satunya Manat. Jangan buh nama anak pula Manat. Manat. Mamat tak apa, dengan Manat. Manat nama berhala. Manat yang paling lama di antara berhala mereka. Manat ni paling otai sekali lah. Berhala paling tua. Berhala ini terletak di pantai Laut Merah. Mereka memuja berhala ini, menyembelih korban di kelilingnya dan memberi hadiah kepadanya. Ini semua syirik lah ni. Buat korban bukan kerana Allah, buat korban kerana berhala tu. Lepas tu simbah darah. Kemudian bagi hadiah pula tu. Berhala ini paling dihormati di kalangan kaum Aus dan Khazraj. Mana kaum Aus dan Khazraj ni? Orang Madinah.
Tapi waktu ni belum Islam lah mereka ni. Aus dan Khazraj, waktu zaman kafirnya dulu, mereka banyak menyembah berhala yang namanya Manat. Sehingga kan mereka mencukur kepala untuk bertahalul haji di sisinya. Buat haji, cukur kepala kat Manat. Kemudian yang kedua, Al-Lata. Al-Lata nama dia. Al-Lata berhala yang besar lah. Berhala ini terletak di Taif. Taif pula. Ianya dijaga oleh Bani Thaqif. Orang-orang Quraisy dan kabilah Arab yang lain sangat memuliakan berhala ni. Ni geng-geng Quraisy suka dengan berhala Al-Lata ni. Apabila tentera Islam selesai menawan kota Mekah, Rasulullah SAW telah memerintahkan Abu Sufyan bin Harb menghancurkannya. Masa Islam menakluk Mekah, Fathul Mekah, waktu tu Nabi perintahkan Abu Sufyan, waktu tu dia dah meluk Islam, untuk menghancurkan berhala yang bernama Al-Lata ni. Kemudian berhala yang ketiga yang besar namanya Al-Uzza. Sehingga buat nama. Siapa nama sama? Pak cik Nabi. Iaitu Abu Lahab. Abu Lahab ni namanya Abdul Uzza. Abdul tu hamba, Uzza tu nama berhala ni. Hamba si Uzza. Ni. Memang patut dia jadi jahat pun. Nama pun hamba berhala dah. Berhala ini terletak di jalan menuju ke Iraq. Berhala ni dia jalan nak pergi ke Iraq. Ia paling dimuliakan oleh orang-orang Quraisy. Mereka selalu menziarahinya kerana menyembelih korban, menamakan anak dengan namanya. Itulah yang nama Abdul Uzza tu. Bahkan bersumpah dengannya dan menyebutnya ketika mereka mengerjakan tawaf di Mekah. Tawaf Mekah sebut Uzza, Uzza di Kaabah. Berhala ini dijaga oleh Bani Sulaim. Ketika Mekah ditawan oleh tentera Islam, Rasulullah SAW memerintahkan Khalid bin Al-Walid meroboh dan menghancurkannya. Dengan megahnya, Khalid bin Al-Walid berkata, "Hai berhala Uzza, kafirlah kamu, tiada suci bagimu. Sesungguhnya aku melihat Allah menghinamu." Dia pun hancurkan berhala tu. Berhala nama Uzza. Hari ni ulama kata dah haram buat bentuk-bentuk patung. Ini rumah orang Islam ada. Kita tak boleh buat bentuk patung jenis binatang ataupun makhluk yang bernyawa. Tak boleh. Dia buat patung bentuk angsa. Tak boleh tu. Tu dikira makhluk bernyawa. Angsa. Buat patung bentuk bunga tak apa. Bunga dia bukan dikira makhluk bernyawa, bukan makhluk macam binatang. Itu berhala tu. Tu tanya, kenapa rumah saya panas Ustaz? Memang membuh berhala kat rumah. Kalau rumah orang kaya-kaya kan ada kat tepi dia punya kolam. Buh itik lah, apalah macam-macam. Tak boleh. Kepala rimau kat gate dia. Apa ke benda ni ikut sangat orang kafir. Orang kafir lah tak ada nama pun kafir. Kita janganlah ikut. Tapi dah jahil, tak erti pun tak boleh. Dia tanya kita balik. Ambil kepala rimau, hempuk atas kepala dia. Baik letak kepalamu ke dia cakap. Dah comok kepala dia situ. Ada ke benda. Sawai piramid lagi besar kepala rimau duduk atas. La ilaha illallah. Dan mana kerajaan? Yang takbir masa itulah yang meluluskan. Apa dia biar? Itu berhala besar tu. Lepas tu tengok kawasan tu keliling tu, Allah teruk. Memang kawasan teruk. Kawasan tu ada satu tempat nama Mentari depan tu. Situ bahagian melacur kuat. Pelacuran kuat situ. 999 situ pergi duduk dia geledah apa semua. Kawasan tu kat orang Sunway tu. Nak gambar kepala rimau ikut sangat belah Firaun. Kita ni Firaun ni kita tak suka, laknat. Pergi bawa datang Malaysia. Bodoh ke cerdik? Pergi bawa Firaun. Bengong. nak sangat kena laknat juga ke apa? Kita panggil dia Firaun marah. On. Apa on? Firaun. Oi, apa panggil aku Firaun? Tapi hang juga pergi bangga, siap selfie. Bodoh. Inilah dia jaga. Inilah jahiliah. Tak kerti apa dah. Ada ni anak-anak kita kan, budak-budak muda jaga. Tengok anak-anak kita balik-balik, dia sekali dia balik tengok
Suka ni main gambar-gambar tengkorak apa semua ni. Tengkorak ni apa benda? Ini melibatkan pemujaan black metal dan sebagainya, ajaran sihir dan sebagainya. Sekarang benda-benda ni diagung-agungkan oleh budak-budak muda. Kan? Pakai celak tu memang sunnah Nabi, tapi dia bukan ikut sunnah Nabi, nak ikut style tu. Black magic apa semua dengan bibir-bibir gelap, mata gelap, habis semua gelap. Kan? Jaga. Tu kata trending sampai tak tengok dah, boleh tak boleh, salah ke tak salah. Sebab tu saya tak setuju jenis pendakwah ataupun ustaz-ustaz konon-konon dia nak mendakwah kepada anak-anak muda, dia pergi ikut trend anak muda. Ni siapa nak tarik siapa? Patut kita nak tarik depa, biar depa ikut kita. Kita nak tarik dia, kita ikut dia. Dengan ustaz-ustaz pakai cap, dengan seluar jin, baju, memanglah taklah sampai dosa, bukan dia dedah orang. Tapi di mana ketokohan seorang ulama tu, syiar ulama tu, izzah ulama tu hilang. Orang dulu-dulu ni, ulama ni, tengok selendang kain dia saja pun orang gerun dah. Sebab izzah dia ada. Dia berjalan depan untuk guru, orang takut. Bukan dia gangster, bukan dia lempang orang dah, tapi takut dengan hormat. Tengok tu, Allah, jadi gerun dengan ulama. Ada ni mana ada nak gerun apa? Kan? Pendakwah apa macam orang biasa je, tak ada izah dia. Kan? Tak ada ketokohan dia tu, tak ada. Ibarat contohlah, doktor ni dia ada gah dia bila dia bersifatkan kedoktoran dia tu. Dengan dia pakai apa nama tu yang cek tarik nafas, turun nafas, dia gantung kat leher. Walaupun tantah dia tak erti guna ke apa, dia gantung je. Tapi nampaklah tokoh doktor dia tu dengan baju putih lab dia apa semua kan. Jalan pula ni, speaking pula sikit. Actually hebat dah rasa. Kan? Dia kata, orang percaya tu tak? Percaya. Dia kata kena potong pun boleh. Potong kaki boleh? Potong. Nah, Allah suruh potong tangan pencuri tak lagi pula. Ada doktor tu, sebab apa? Dia nampak. Cuba kalau doktor tu pakai t-shirt pagoda je, ada poket tengah macam Doraemon. Dia kata boleh potong. Apa awak siapa dia? Sebab apa? Sebab tokoh tu tak nampak. Begitu juga dengan ulama. Sebab tu pakaian ulama tu penting. Dalam kitab sebut, mana boleh berlebih kurang, tak boleh. Dia ada gah dia, baru nampak ketokohan. Tiba-tiba kita buat macam tu, tak ada. Akhirnya macam mana nak tarik anak muda? Tak boleh. Akhirnya dengan ustaz-ustaz tu jadi macam anak muda tu. Tak jadi. Kan? Dia lah jadi ikut sana. Jadi ni siapa tarik siapa. Macam lori towing tu, dia tarik kereta. Lori tu kena besar, dia tarik kereta tu. Kan? Ini dah tiba kereta tarik lori towing. Kau mana pelik nak? Macam tu lah lebih kurang. Kan? Tu kekalkanlah kita dengan berjubah, dengan berserban, dengan ni. Lepas tu kita gauli anak-anak muda. Tak apa, tak masalah. Lama-lama dia tertarik. Ustaz, smart jugalah ustaz pakai jubah gini. Saya pun teringin lah. Apilah beli kedai, kita kata tak mahal mana. Lama-lama budak-budak ni pun pakai jubah. Itulah nama kita berjaya tarik ni. Ini kita pula ikut dia. Jadi macam mana tu? Mereka juga menganggap ketiga-tiga berhala itu sebagai anak-anak perempuan Tuhan. Tuhan yang dimasukkan di sini Allah. Mereka ni pegang kat Allah tu Tuhan. Tapi dalam masa yang sama, Al-Lata, Al-Uzza dan Manat pun Tuhan. Itu dipanggil syirik. Syirik ni syirkun, bahasa Arab. Bahasa Melayu artinya kongsi. Tu kita bahasa Melayu kita panggil syarikat. Syarikat tu sebenarnya ambil daripada perkataan Arab syarikah. Syarikah tu syarik, maknanya perkongsian. Syarikat kan kongsi, rakan niaga dia. Tapi bukanlah orang buat syarikat tu jadi syirik, tidak. Sebab itu dari sudut perniagaan tak ada masalah. Ni dari sudut akidah. Akidah tak boleh berkongsi. Allah sahaja Tuhan. Tiba-tiba Allah pun Tuhan, Al-Lata pun Tuhan, Al-Uzza pun Tuhan, Manat pun Tuhan, kafir. Itu namanya syirik. Zaman hari ni gitulah, Allah pun Tuhan, duit ringgit pun Tuhan juga. Kata Allah penting tak? Duit ringgit pun penting tak? Kata duit ringgit kalau tak ada mampus kita. Jaga ayat tu boleh merosakkan akidah. Siapa ajar mu tak ada duit mampus, mati.
Hidup dan mati kita Allah yang tentukan, bukan duit ringgit. Nah, kalau duit ringgit lah menentukan hidup dan mati kita, kita keluar perut mak dulu, mana ada sekeping duit pun kat tangan kita. Ada? Siapa sini masa keluar perut mak dia ada RM5 dalam tangan? Cuba bangun nak tengok muka. Mana ada dah. Nah, keluar tu kontang-kanting, tak payah kata duit RM5, baju selai pun tak ada lekat atas badan. Bogel gitu keluar. Tak payah kata kita anak raja keluar bogel. Ada. Itulah diri kita kosong. Ada. Betul, jangan kata gitu, jangan kata tak ada duit mampu kita. Hidup mati kita Allah. Cuma kita, kalau nak kata boleh kata tak ada duit susah lah sikit. Boleh tak kira susah. Tapi sampai kata matilah, tak boleh hidup lah, jaga. Ayat-ayat macam tu boleh merosakkan akidah kita. Silat-silat hari bulan, tersilap kata boleh jadi kafir. Jaga. Terkeluar daripada Islam. Sebab hatinya tidak ada pergantungan harap kepada Allah yang Maha Kuasa. Yakinlah pada Allah. Kata ulama dalam kitab Minhajul Abidin, dia kata Imam Ghazali, siapa yang tak yakin dengan rezeki bererti tidak yakin dengan Allah. Tidak yakin dengan Allah bererti tidak beriman kepada Allah. Tak beriman pada Allah bererti kafir di sisi Allah. Itu jaga. Soal rezekinya. Kan? Hantar anak ngaji pondok besar nanti nak makan apa? Dia buat gitu. Tak yakin rezeki tu. Tak yakin rezeki tu. Tak ada SPM nanti macam mana nak hidup. Tak yakin rezeki tu. Tak yakin rezeki berarti tak yakin pada Allah. Tak yakin pada Allah, kafir di sisi Allah. Jaga. Tanpa sedar dirinya sudah menjadi kafir di sisi Allah. Allah berat. Jangan buat main. Lepas tu kita yakinlah, tak ada masalah. Kita cuma ni jadi jumut. Kita nampak rezeki tu mesti duit. Salah. Rezeki bukan duit. Kadang-kadang duit pun tak boleh jadi rezeki. Kan? Rezeki ni luas. Apa saja yang mendatangkan kebaikan pada kita, menyenangkan kita, memudahkan kita, itulah nama rezeki. 3 kali dah bunyi tu. Kata tak geti-geti ke? Nilah lah, kejap lah. Kan? Dalam kuliah ni jarang-jarang ada. Bagilah chance sikit. Kan? Jadi rezeki tu, umur panjang rezeki. Boleh datang masjid surau, rezeki. Boleh dengar kuliah, rezeki. Dan kadang-kadang saya jumpa ada pakcik-pakcik kadang tua dah, umur 80 lebih, jalan tak larat, kena papah, pegang dinding. Tapi boleh datang sembahyang jemaah. Tu rezeki tu. Ada orang tak payah papah, tak boleh datang. Ya, boleh lompat-lompat, tak boleh datang dia. Kawan tu nak jalan pun tak larat, tapi boleh datang. Rezeki tu. Ada rezeki. Kan? Datang-datang pula surau buat makan, lagi rezeki. Tapi orang lain tak ada lah kan? Tak ada rezeki. Kan? Tu. Ini tak semestinya. Macam minggu sudah dengan minggu satu lagi. Dia orang kata, Ustaz, Sabtu Ahad ni gantung periuk Ustaz. Awak? Jamuan raya bersepah-sepah. Tu. Rezeki tu. Tak semesti dengan duit. Kadang tak payah pakai duit. Ada je makan. Kadang-kadang rezeki ni perlu diusaha. Kadang-kadang rezeki ni datang sendiri. Ada dua. Macam cerita Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Malik guru dia, Imam Syafi'i anak murid. Kata Imam Syafi'i, rezeki kena cari, dia kata. Dia tak datang sendiri. Kita kena usaha, barulah Allah kurniakan rezeki. Kan? Allah nak tengok kita berusaha ikhtiar tu, Allah boleh bagi rezeki. Tapi Allah nak tengok pengorbanan usaha dan ikhtiar kita, baru Allah beri rezeki. Kata Imam Malik, tak. Rezeki boleh datang sendiri tanpa kita usaha pun. Kalau Allah dah tetapkan itu rezeki kita, tak ada siapa boleh halang, dia tetap akan sampai pada kita. Kata Imam Syafi'i, kalau macam tu saya cuba buktikan pada Tok Guru. Tu Imam Malik kan Tok Guru dia. Baik, kata Imam Malik. Dia pun pergi. Dia keluar daripada madrasah tu, dia pergi kerja upah kutip buah anggur kat kebun orang. Imam Syafi'i ni dia tak payah kerja, dia menuntut ilmu itu je, tapi sebab dia nak buktikan pada guru dia, dia ambil upah kerja kutip buah anggur dekat kebun orang. Sehari je. Habis kerja tu, zaman tu tak ada dengan bagian upah duit, dia bagi upah buah anggur. Habis dah siap seharian kerja kutip,
buah majikan tu bagilah setangkai buah anggur bagi buat balik. Ini upah kamu kerja hari ni. Ambillah buah ni. Imam Syafi'i pun dengan sonok. Dia kata, kan aku dah kata, dengan usaha buah anggur baru dapat rezeki. Dia pun nak tunjuk bukti kat guru dia, Imam Malik. Kata, wahai guruku, ni, nampak saya berusaha, bekerja, saya dapat rezeki buah anggur hari ni. Tuan guru makanlah sekali, dia kata. Imam Malik pun petik, makan. Sambil makan, dia ketawa. Dia ketawa. Dia pun tanya, kenapa guru ketawa sini? Apa yang kelakar? Kata Imam Malik, kelakar lah. Tak payah kata kamu betul, aku pun betul, kata Imam Malik. Aku dari tadi tak keluar ke mana-mana. Aku duduk je kat madrasah ni. Tapi tiba-tiba buah anggur ni sampai ke mulut aku. Siap kenyang lagi aku makan. Nah, nampak rezeki datang ke aku tanpa aku usaha. Kata Imam Syafi'i, betul juga. Nak ceritanya, dua-duanya betul. Sebab tu ada rezeki yang kita usahakan, ada rezeki yang datang sendiri. Jadi tak usah nak takut sangat. InsyaAllah ada rezeki. Kita carilah rezeki yang halal, walaupun tak banyak. Itu. Jadi mereka menganggap tiga-tiga berhala ni, Al-Lata, Al-Manan, Al-Uzza ni anak perempuan Tuhan pula dah. Jadi anak pula. Tu. Di sana Allah SWT telah menolak pembohongan mereka dengan firman-Nya. Allah turun ayat surah An-Najm ayat 19 hingga 23. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Apakah patut kamu, hai orang-orang musyrikin, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza, wa manata thalithatal ukhra, dan manat yang ketiga, alakumuz zakaru walahul untha, yang paling terkemudian, apakah patut untuk kamu anak lelaki dan untuk Allah anak perempuan? Anak lelaki kamu punya, anak perempuan Allah punya. Patut ke macam tu? Sebab zaman jahiliah dulu, kalau dapat anak perempuan mereka bunuh. Mereka tak suka anak perempuan. Sebab anak perempuan ni dianggap suai. Bila besar nak jadi pelacur dan sebagainya, jadi suai. Dia pun tanam hidup-hidup pun ada. Jadi anak lelaki dikekalkan, dia nak anak lelaki, anak perempuan debuh ke Allah. Allah kata patut ke begitu? Tilka idzan qismatu diza. Yang demikian itu tentulah suatu pembahagian yang tidak adil. Anak lelaki kamu punya, anak perempuan baru bagi ke aku. Ini tidak adil, kata Allah. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu tidak lain melainkan nama-nama yang kamu dan bapa-bapa kamu sebut, yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya untuk menyembah. Benda yang kamu sembah aku tak suruh pun. Kamu yang mereka-reka namanya, kamu kata tu anak aku, anak Tuhan. Ni kamu pandai-pandai. Mereka hanya menuruti sangkaan dan menurut apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal unfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Padahal sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka. Allah dah bagi petunjuk hidayah, tak nak ikut hawa nafsu. Memang ada satu orang wali Allah kata, kalau Allah kasyafkan pandangan kita, Allah buka hijab pada pandangan mata hati kita, nescaya kita melihat betapa ramainya manusia sedang menyembah dirinya sendiri. Apa maksud menyembah dirinya sendiri? Iaitu mengikut hawa nafsunya. Apa nafsu dia nak, ikut aja. Tak ada nak sekat langsung. Nafsu nak berlebih-lebihan, nak kaya sangat, kaya sikit-sikit pun okey dah tak puas. Nak hebat-hebat, nak melampau-lampau. Nafsu ni kita perlu. Nafsu ni maksudnya keinginan. Kita kena ada keinginan. Kalau tak ada keinginan, masalah kat kita. Nak makan nasi lemak ke di sana? Gitu. Belum. Tak ada keinginan. Kena ada keinginan. Aku teringin nak makan nasi lemak. Apa? Itu nafsu tu. Keinginan nak belajar, nafsu tak? Tapi yang jadi salah ialah nafsu syahwat ditambah syahwat belakang. Apa maksud nafsu syahwat? Nak tu lebih-lebih. Makan nak banyak. Makan nak mewah. Harta nak banyak, sikit tak mau.
Itu lebih-lebih. Mengaji nak melampau-lampau. Ngaji jangan lebih-lebih. Mengaji setakat mana? Sampai pukul 9 berhenti ya. Jangan lebih-lebih sampai pukul 10. Contohlah. Kan? Tak sebab banyak pun nanti bukan masuk pun. Kan? Dia itu. Apa-apa pun kita buat khairul umuri awsatiha. Sebaik-baik urusan ialah pertengahan. Jangan lebih sangat, jangan kurang sangat. Sebab tu saya tak setuju kalau ada doktor kat sini minta maaf ni pendapat saya je. Saya tak setuju mengatakan yang ni tak boleh makan, ni tak boleh makan, ni tak boleh makan. Sedangkan nikmat ni semua Allah buat untuk kita. Apa tak bolehnya? Yang Allah haram tu benda-benda haram lah. Babi ke apa tu memang tak boleh makan. Dan benda lain ni semua Allah bagi. Gula Allah bagi. Ini semua halal bagi kita. Tapi yang jadi penyakit, jangan salahkan gula tu. Jangan salahkan nasi. Jangan salahkan ayam ke apa ke. Yang salahnya kita makan berlebih-lebihan. Sampai 10 lemang dia seorang. Setakat 2 ke bolehlah tahan. Kira 2 ulas tu kan. Okey bolehlah. Sikit-sikit sudahlah. Jangan banyak. Banyak tu yang jadi penyakit. Sebab tu kita tanya balik. Yang terlantar katil hospital tu sebab banyak makan ke kurang makan? Sebab banyak makan. Kencing manis sebab apa? Banyak makan benda manis. Sebab banyak tu panggil nafsu syahwat. Itu yang sebabnya berlebih-lebihan. Tapi kalau kita buat ala kadar, sikit-sikit, insya-Allah dia akan memberikan kesihatan. Sebab nak tolak gula tak boleh tak? Kita perlukan gula. Tak ada gula langsung dalam badan pun tak jadi. Menggigil badan nanti. Sebab dia tak ada tenaga. Jadi tak boleh nak tolak. Jangan sampai saya tak setuju. Sampai kadang orang kata gula ni jahat, karbohidrat jahat, nasi jahat. Yang jahat hang. Sebab hang ambil lebih-lebih. Tu jahat. Ada nak salahkan gula. Tu kan Allah bagi tu. Allah cipta untuk kita. Nikmat untuk kita. Tapi kita yang salah guna. Itu dia. Jadi cukuplah sekadar tu. Muka pun dari macam dah. Dah lah tu. Kita berhenti kat sini. Dan kita akan sambung. Di samping itu banyak lagi berhala lain. Banyak lagi berhala lain. Nanti kita akan tengok lagi. Tuan Guru Haji Hadi nak cerita kat kita tentang sejarah ni. Di samping itu banyak lagi berhala lain. Berhenti situ nak. Bila pula tak tahu. Bulan depan ada 31. Tak ada pula ya. Tak apalah pelan-pelan. Dah lah tebal. Dah bila tahu. Kejap ada, kejap tak ada. Tak apalah. Kita bukan nak khatam. Kita nak faham. Tak khatam tak apa. Yang penting kita faham setiap apa yang disampaikan ulama tok-tok guru kita ni dalam kitab-kitab mereka itu. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun sikit pun jadilah insyaAllah. Jadi macam biasa di luar sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi bolehlah tuan-tuan tengok-tengok membeli sambil menderma insyaAllah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina azaban nar wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.